Tan Sri Speaker, Tuan Sri Yang di-Pertua, saya perlu menjawab soalan ini bersekali dengan pertanyaan lisan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Markus Majigoh Putatan pada 3 Oktober. Tan Sri Yang di-Pertua, diperakui nelayan pantai timur Sabah masih diancam perompak di laut, tetapi keadaan semasa jauh lebih terkawal dalam tahun 2013 berbanding dengan beberapa tahun kebelakangan. Persepsi komuniti di pesisir perairan pantai timur Sabah bahawa keselamatan mereka masih terancam adalah tidak benar oleh kerana lambakan maklumat pencerobohan yang diwawarkan oleh pihak tertentu telah membentuk persepsi sedemikian. Seperkara yang sama, daripada 567 maklumat pencerobohan yang diterima oleh Eskom sejak penubuhan, hanya satu maklumat sahaja, iaitu insiden pada 27-28 Ogos ada kebenaran untuk disusuli. Insiden yang telah berlaku pada 27-28 Ogos 2013 merupakan rompakan laut yang terpinggir dan masih dalam siasatan polis dan komuniti risetkan Eskom. Tiada bukti nyata bahawa penjenayah tersebut adalah penceroboh yang ada kaitan dengan kumpulan yang terlibat dengan insiden yang berlaku di Kampung Taduo di Lahad Datu pada bulan Mac 2013 berlandaskan modus operandi dan akhiran kes. Tindakan proaktif dan kesedaran persekitaran oleh pasukan keselamatan dan agensi penguatkuasaan maritim di lokasi telah mematahkan matlamat kumpulan penjenayah ini. Mengapa insiden seperti ini masih boleh berlaku adalah kerana kawasan perairan di pantai timur Sabah melibatkan kawasan sepanjang 1,733 km. Keluasan kawasan ini akan menyebabkan kadang-kadang terdapat beberapa kawasan yang tidak dapat diberi kawalan keselamatan secara berkesan. Ini ditambah pula dengan kekurangan aset-aset dan sumber manusia bagi mengawal perairan di kawasan tersebut. Di samping itu juga perkongsian sempadan dan jarak yang berhampiran di antara kepulauan Filipina dengan pantai timur Sabah juga menjadi faktor yang menyebabkan perompak mudah masuk dan keluar serta sukar dikesan atau dipintas. Untuk mengatasi masalah ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah bersetuju untuk menambah bilangan aset dengan menambah sebanyak 5 batalion baru yang akan ditempatkan di sepanjang kawasan pantai timur Sabah. Agensi keselamatan juga akan dipertingkatkan bilangan anggota yang akan ditempatkan di kesemua pos-pos kawalan yang terletak di sepanjang perairan pantai timur Sabah. Penambahan aset dan sumber manusia serta koordinasi yang baik di antara agensi-agensi keselamatan dan penguatkuasa dengan Eskom diharap akan dapat mempertingkatkan kawalan serta pencegahan pencerobohan dan juga rompakan sepanjang kawasan ini. Di samping itu juga sejak Eskom ditubuhkan, kehadiran biasa pasukan keselamatan dan tentera laut di Raja Malaysia, agensi penguatkuasaan maritim dan polis marin telah dipertingkatkan sepanjang perairan S-Zone. Di samping itu, community policing ditingkatkan supaya komuniti maritim setempat menjadi mata dan telinga bagi pasukan keselamatan, agensi penguatkuasaan maritim dan polis marin agar dapat bertindak sekiranya suatu insiden berlaku. Pemantauan 24/7 ataupun 24 jam 7 hari, khususnya perairan yang berisiko tinggi, ditingkatkan dengan menggunakan radar coastal surveillance system dan UAV. Interaksi engagement bersama ketua masyarakat komuniti maritim telah diadakan untuk memaklumkan untuk memaklumkan bahawa keadaan adalah terkawal dan pasukan keselamatan serta agensi penguatkuasaan maritim akan terus meningkatkan kesiapsiagaan di lokasi. Untuk pengetahuan Tan Sri Yang di-Pertua, untuk pengetahuan juga, oleh kerana kawasan ini kawasan keselamatan, maka semua sekali aktiviti akan dilibatkan keselamatan, pihak keselamatan. Contohnya, bancian yang dibuat baru-baru ini, kita libatkan pasukan keselamatan kerana bancian ini akan melibatkan warga negara dan juga bukan warga negara. Semua bancian diselaraskan oleh Eskom dan ianya melibatkan pelajar-pelajar dan sebagainya yang berada di kawasan yang berkenaan yang mengenali penduduk-penduduk di kawasan yang berkenaan. Jadi kosnya tidak tinggi dan juga bancian untuk semua kawasan akan dilaksanakan dengan secepat mungkin
di mana tiap-tiap kampung yang kita buat bancian mengambil masa hanya 3 hari. Jadi bagi ahli yang berhormat yang bimbang kerana kawasan mereka masih belum dibanci dan sebagainya, saya percaya ianya boleh dilakukan di akhir tahun ini ataupun seawal-awalnya pada tahun hadapan. Silakan. Ya, terima kasih Yang Berhormat Menteri punya jawapan. Walaupun yang sudah ada langkah-langkah yang diambil, tetapi hakikatnya perpecahan ini masih berlaku di pantai timur Sabah. Ini membuktikan bahawa kerajaan harus menumpu lagi banyak perhatian dan sumber kepada pertahanan negara kita, khasnya kepada penduduk-penduduk di Sabah. Tetapi pengkuasa berkenaan macam melipir lagi menata perhatian, mau mencegah tanpa anggota pengkuasa mencegah ini Apu Cingping yang lebih lagi daripada ini Sabah. Jadi kalau yang ada lebih anggota, saya catang ini yang kelebihan punya anggota yang hantar di Sabah seterus mungkin, bahawa ini pencerobohan tidak berlaku. Jadi saya minta supaya kerajaan menamakan keutamaan atau prioriti yang benar, yang betul. Jadi walaupun langkah-langkah yang diambil beberapa tahun selepas ini, pencerobohan atau landu masih berlaku setiap tahun. Saya mau tanya soalan saya, Yang Berhormat Menteri, adakah kerajaan mengkaji mengapa apa yang kelemahan yang kita menadakan dan juga bagaimana memberi jaminan kepada Sabah yang penduduk-penduduk sini keselamatannya. Sekian, terima kasih. Tan Sri Ketua, bila kita tubuhkan Eskom dengan 5 batalion, ini adalah satu usaha yang pertama yang luar biasa, yang tidak pernah dibuat di mana-mana kawasan. Tiap-tiap kawasan macam contohnya macam Perlis, hanya Kedah, jadi Kedah Pulau Pinang. Kita hanya ada satu batalion sebagai contoh di Perlis, di Kedah dan sebagainya. Tetapi yang ni kita masukkan 5 batalion, menunjukkan betapa kita serius, dan ianya merupakan kerjasama di antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Contohnya macam soalan tanya tadi, iaitu kenapa si usaha kerajaan jadi pengusi? Jawapannya mudah. Duit kerajaan persekutuan tetapi tanah kerajaan negeri. Jadi bila si usaha kerajaan pengusi, dia bagi tanah cepat untuk kita dirikan rumah-rumah. Kita boleh tulis di sana bahawa ini satu projek kerajaan persekutuan, kerajaan barisan nasional. Tidak ada masalah. Kita boleh tulis di papan sana, di papan tanda bahawa projek ini projek kerajaan persekutuan. Kita telah melantik komuniti kampung, ketua-ketua kampung sebagai mata dan telinga kerajaan, seperti prinsip JKK yang dibuat sekarang. JKK ini ditubuhkan di bawah konsep buku merah semasa kita lawan komunis dulu, ya. Jadi pendekatan rakyat merupakan mata dan telinga kerajaan, termasuk ahli yang berhormat. Ahli yang berhormat juga merupakan mata besar dan telinga besar kerajaan. Sebab jadi maklumat yang berhormat boleh bagi maklumat yang terkini berhubung dengan dijangka pencerobohan berlaku. Jadi untuk membolehkan benda ini dibuat, Eskom akan meminta pertambahan bantuan dari masa ke semasa, dan kita boleh kerahkan bantuan untuk tujuan tersebut. Contohnya sekarang ni Eskom menyelaraskan aktiviti daripada Polis Marine, TLDM dan juga Maritim. Jadi sekarang Maritim sebagai contoh, kita dah bagi kemudahan kita kepada Eskom. Kalau Eskom perlukan tambahan, kita akan tambah dari masa ke semasa. Makna kata Eskom mempunyai walaupun aset mereka kurang, tetapi mereka boleh minta daripada agensi yang terlibat untuk kita tingkatkan keselamatan. Jadi sejak usaha-usaha ini dibuat, kita lihat
pencerobohan rompokan yang berlaku seperti yang telah disebutkan tadi, baru satu kes, dan daripada 67 yang diceritakan itu, satu yang relevan lah yang boleh kita ambil kira, tetapi dia bukan melibatkan pemikiran ataupun peristiwa yang berlaku di Lahad Datu. Jadi Yang Berhormat, kita tahu bahawa pencerobohan itu boleh berlaku dari masa ke semasa, tetapi dengan penglibatan masyarakat dan juga rakyat sebagai mata dan telinga kerajaan, sudah pasti ianya dapat dikurangkan. Berhubung dengan camping, kita setuju bahawa camping bukan warga negara Malaysia dan tak perlu dibincangkan dengan begitu hebat. Kita perlu bagi perhatian kepada rakyat Malaysia yang sekarang terancam oleh pihak-pihak luar dan sebagainya. Kena bertangan. Di sini. Terima kasih Tuan Sri. Sini lalu. Yang Berhormat Menteri, saya terkilan sedikit jawapan bahawa mengatakan keselamatan jangan bimbang di Sabah. Sebab Yang Berhormat Menteri juga memperakui bahawa pencerobohan ini boleh berlaku bila-bila masa. Justru itu selain daripada cadangan Eskom untuk mengadakan sistem pengenalan automatik di bot-bot lebih kurang, bot nelayan lebih kurang 19,000 di Sabah yang terdaftar di bawah Askom. Persoalannya sekarang, siapa pula, adakah kerajaan membayari kos memasang sistem tersebut, ataupun nelayan-nelayan itu kena menanggung kos mereka? Jadi ini satu soalan. Dan seterusnya, langkah-langkah selain daripada menambah 5 batalion, apakah jaminan bahawa di Sabah ini benar-benar sudah selamat dan tidak akan lagi ada pencerobohan? Sebab itu saya melihat rumah-rumah di pesisiran pantai ini di Kinabatangan yang di bawah Askom lebih kurang 21 buah pulau. Apa strategi kerajaan untuk menjaga pulau-pulau ini supaya mereka bukan saja selamat untuk menduduki pulau itu, tetapi selamat untuk mencari sumber rezeki? Sebab pendapatan mereka tidak ada lain ke laut sahaja. Jadi kalau ada mereka mendengar berita tidak baik, mereka tidak akan ke laut. Akhirnya wakil rakyat yang terpaksa menampung keperluan hidup mereka. Jadi apa langkah-langkah selain daripada itu, strategi untuk memberi peningkatan ekonomi mereka? Sebab itu pun kena dipikir juga. Jangan hanya keselamatan dibagi tetapi tidak terjamin, kemudian ekonomi mereka tidak dijaga. Terima kasih. Itu soalan yang cukup baik, memerlukan perbincangan yang lebih besar yang melibatkan skop yang lebih luas, kerana ia melibatkan ekonomi dan juga keselesaan penduduk. Dan ekonomi penduduk di kawasan yang berkenaan akan lebih terjamin kalau sekiranya mereka selamat. Bagi tujuan tersebut, Yang Berhormat, kita akan bincang dengan Kementerian Pertanian dari masa ke semasa, berhubung dengan apa yang Berhormat telah sebutkan bahawa sumber rezeki mereka daripada laut, dan kita kena cari jalan supaya ekonomi mereka dapat ditingkatkan. Tapi yang paling penting bukan sahaja di Kinabatangan, tetapi di seluruh Malaysia ekonomi akan meningkat kalau keselamatan terjamin. Jadi sekarang ni kita nak tempatkan 5 batalion ni, belum buat lagi. Baru kita telah umumkan bahawa kita akan buat 5 batalion. Kalau boleh kita siap 5 batalion ni dengan 5,000 orang tentera, sudah pasti kehadiran mereka sekurang-kurangnya boleh mengurangkan sedikit ketegangan diri bahawa mereka tidak selamat dan sebagainya. Sebagai contoh, Yang Berhormat, semasa kita berada di kawasan, kita rasa macam kita terancam, mungkin kita akan diserang, dicuri duit dan sebagainya. Kadang-kadang kehadiran orang yang beruniform itu, kita rasa lega sedikit bahawa ianya boleh menolong kita. Kadang-kadang pegawai keselamatan pun kita anggap macam polis dah. Jadi begitulah, kehadiran kita itu sudah boleh mengurangkan, tetapi pelaksanaan kepada usaha-usaha keselamatan itu akan mengurangkan masalah yang telah disebutkan. Sudah pasti di akhirnya kalau 5 batalion ini tidak mencukupi, tapi ini kita belum buat lagi ya, baru kita nak mula buat satu dulu, tetapi dia akan jalan serentak, dan saya
percaya kita tengok assess dulu sama ada 5 batalion ini mencukupi ataupun tidak. Walaupun pada pandangan saya ianya dapat dikurangkan, tetapi sementara batalion ini nak disiapkan, kerajaan telah menghantar aset daripada tentera laut, daripada maritim dan juga polis marin untuk mengawal kawasan yang berkenaan, termasuklah 21 buah pulau di kawasan kinabatangan. Tapi lagi sekali, Tan Sri Speaker, perkara besar yang harus diberi perhatian ialah bahawa rakyat mesti menjadi mata dan telinga kerajaan di samping usaha-usaha risikan yang dibuat oleh pihak kita, supaya kita dapat maklumat dan kita boleh segerakan usaha-usaha pencegahan untuk menjamin keselamatan seterusnya. Terima kasih. Silam. Terima kasih Tan Sri Speaker. Apa yang kerisauan yang ditimbulkan oleh Sendakan tadi memang ada kebenarannya, Tan Sri. Kami yang tinggal di pantai timur Sabah memang sentiasa risau dengan keadaan keselamatan di sana. Saya ingin tanya, Eskom ini telah ditubuhkan baru-baru ini dengan harapan yang begitu tinggi kepada penduduk di pantai timur Sabah. Tetapi apa yang kita lihat ialah kelengkapan-kelengkapan yang ada masih berkurangan. Dan bukan itu saja, Tan Sri, ada 13 buah radar yang telah dibina sekian lama di perairan di antara Sabah dengan juga Filipina. 5 daripada radar ini telah lama rosak, tidak berfungsi. Jadi pada sesi yang lalu telah saya timbulkan perkara ini di dalam Dewan ini, tapi sehingga sekarang belum ada lagi tindakan. Soalan saya, bilakah radar ini akan diperbaiki dan adakah rancangan kerajaan untuk membina radar yang lebih sophisticated seperti menggunakan satelit? Sebabnya kawasan ini terlalu volatile. Jadi saya minta Menteri menjawab. Terima kasih. Tan Sri, yang ini betul. Kita yang apa yang rosak kita akan perbaiki. Tetapi kehadiran sistem baru, radar baru yang boleh mengawal kawasan yang berkenaan akan disegerakan. Saya tak boleh sebut secara terperinci di mana mereka berada. Kalau kita nampak mereka berada di situ. Sebab kehadiran kelengkapan baru ini yang saya tak boleh sebutkan di sini ialah untuk mengesan apa saja yang masuk ke kawasan kita. Sebab ini adalah soal keselamatan. Kita nak beritahu bahawa walaupun kita nampak macam tidak ada radar, tapi kita ada sistem yang boleh mengesan kemasukan mana-mana pihak. Sudah pasti saya serahkan kepada Kementerian Pertahanan untuk mengumumkannya, sebab mereka diberi tugas untuk tujuan tersebut, bahawa radar yang kita pasang yang baru ini mampu untuk mengesan ke tahap yang lebih jauh. Jadi Yang Berhormat, kita sedar bahawa apa yang dibimbangi oleh Yang Berhormat juga dibimbangi oleh pihak kita. Apa yang berlaku di sana, orang di Perlis juga terasa. Sekarang ni apa yang berlaku di mana-mana saja kita akan terasa. Jadi sudah pasti kebimbangan yang berlaku di Sabah juga kebimbangan kami, dan kami sentiasa bagi perhatian. Itu sebab pegawai-pegawai Eskom datang ini, kalau Yang Berhormat ada kelapangan boleh berinteraksi dengan mereka supaya kita boleh selesaikan banyak perkara. Tapi input daripada Yang Berhormat itu penting untuk kita mengurangkan masalah yang telah berbangkit. Tan Sri.